Assalamualaikum. Okey, kembali lagi bersua bersama Mok Teh. Okey, di Mok Teh channel kesayangan anda. Okey, tak gitu. Okey, alhamdulillah. Okey. Di resipi kali ni Mok Teh nak kongsi dengan anda resipi daging, iaitu gulai daging ataupun kari daging lah. Okey, kari daging ataupun gulai daging yang Mok Teh buat ni rasanya memang lain sikit dan memang sedap sangat-sangat. Dia memang ada kelainan sikit. Dan bahan yang Mok Teh guna pun mungkin berbeza dengan anda. Okey, jom sama-sama kita semak. Okey, bahan apa yang Mok Teh masukkan dalam buat gulai ataupun kari daging yang memang super. Jom. Baik, untuk mula tu kita kena rebus dulu daging. Okey, Mok Teh guna daging 1 kilo daging telah dipotong kecil-kecil dan direbus sehingga empuk. Okey, inilah bahan di antara bahan yang Mok Teh gunakan. Okey, 5 biji bawang besar, okey, 6 ulas bawang putih, 3 biji kentang, 1 inci halia. Okey, lepas tu lengkuas. Okey, lebih kurang 1 inci juga Mok Teh potong kecil-kecil. Dan kesemua tu Mok Teh akan potong kecil-kecil lah. Okey, dan ini lebih kurang 1 mangkuk cili kisar. Okey, Mok Teh akan campurkan. Okey, sedikit kunyit hidup, lebih kurang 1 inci jugalah. Inilah bahan-bahan yang Mok Teh dah potong kecil-kecil dan Mok Teh akan kisar dia. Okey, mula-mula Mok Teh masuk macam bawang putih, halia yang telah dipotong supaya senang untuk dikisar nanti. Okey, lengkuas. Okey, kesemua ni akan dikisar sehingga hancurlah, sehingga halus. Okey. Okey, sebenarnya kari daging ataupun gulai daging Mok Teh hasilkan ni memang sedap sangat. Rasanya memang lain, memang sedap. Gulai, itulah sesuai sangat makan dengan nasi panas ataupun cicah dengan roti jala dan sebagainya lah. Okey, lepas tu Mok Teh masukkan cili kisar tadi, lebih kurang 1 mangkuk, lebih kurang macam tu lah. Lepas tu Mok Teh campurkan sedikit air. Okey, macam biasa kisar sehingga halus. Okey, ringkaskan. Nampak ni Mok Teh dah kisar, dia dah halus lah, lebih kurang macam ni. Lepas tu Mok Teh akan panaskan dalam kuali lah. Okey, daging tadi dia telah direbus tu, dah empuk. Okey, Mok Teh tutuskan. Okey, ni santan. Mok Teh akan guna santan untuk masukkan dalam tu jugalah. Dan juga Mok Teh gunakan itu kerisik. Kerisik ni tujuan untuk melemakkan lagi kita punya gulai ataupun kari tu. Lepas tu 3 sekawan lah, bunga lawan, bunga cengkeh dan kulit kayu manis tu. Okey, macam biasa panaskan minyak dalam kuali tu. Ini kuali ni lama ni, kuali legend punya tu. Itulah. Okey, lepas tu dah panas, boleh masukkan bahan yang kisar tadi. Okey, masukkan 3 sekawan tadi. Okey, bawang pula kulit kayu manis, bunga lawan dan bunga cengkeh tadi. Okey, kacau macam biasalah sehingga dia pecah minyak. Okey, kacau slow-slow ya. Okey, nampaknya dia dah kering. Tunggu dia pecah minyak lah. Sebenarnya tips juga kalau kita renekkan dia dengan api perlahan yang lama sehingga pecah minyak tu lagi sedap sebenarnya. Okey, lepas tu Mok Teh akan masukkan 1 sudu serbuk ketumbar. Ini salah satu penyedap dia juga ni sebenarnya. Aroma dia masa ni memang menusuk hidung, memang sedap. Belum masak lagi, bau aroma dia tu dah sedap sebenarnya, memecah masuk ke dapur Mok Teh ni. Lepas tu Mok Teh masukkan serbuk kari. Okey, serbuk kari daging lah. Okey, 3 sudu serbuk kari daging. Sebab kita masak daging kan, sesuai lah dengan serbuk kari daging lah. Okey, renekkan dan kacau. Nampaknya dia dah pekat kan, dah pecah minyak, dah pekat tu, kacau lagi. Baik, sebatikan. Dia dah pekat kan, sebab kita dah campur semua bahan tadi. Okey, macam serbuk tadi dia dah nampak pekat. Okey, lepas tu daging telah dituskan tadi, dah direbus, dah diempuk lah. Okey, ni sekilo daging bila kita dah potong, dah rebus, dia nampak sikit kan. Tapi tak apa. Nanti dia dah jadi kuah apa semua, dia nampak banyak lah. Sekilo daging sebenarnya tak banyak mana pun sebenarnya kan. Okey, lebih kurang macam ni lah.
Okey, sesuailah dengan bahan-bahan yang Mok Teh tunjuk tadi. Okey, lepas tu kentang. Okey, kentang ni boleh masuk masa ni lah. Okey, supaya apabila kita renek nanti dia cepat empuk lah. Okey, boleh juga masukkan okey, lada besar. Okey, masukkan sedikit air. Boleh juga nak letak carrot ke, nak letak lada besar ke, terung ke, sesuai selera. Okey, Mok Teh sebab ada kentang saja ni, jadi Mok Teh letak kentang saja. Okey, optional lah. Okey, macam lada besar, kentang dan carrot. Okey, lepas tu renek sehingga dia mendidih lah. Okey, jangan lupa masukkan 2 keping asam keping. Kalau tak ada asam keping, boleh letak asam jawa pun boleh. Okey, jadikan air. Okey, lepas tu masukkan. Okey, nampaknya dalam mendidih tu. Okey, jangan lupa masukkan 1 kotak santan kara. Okey, tak kisahlah jenama apa. Kalau guna santan fresh lagi sedap sebenarnya, sebab sekarang ni susah kan, jadi senang guna santan kotak ni. Lepas tu Mok Teh masukkan 1 penuh air lah dalam kotak santan tu. Okey, curahkan dalam tu. Jadi masuk sedikit air lah supaya sesuailah dengan kepekatan kuah yang kita nak. Kita sesuai selera lah. Okey, renekkan dengan api yang perlahan sehingga masaklah. Senang bukan? Tak susah pun masak kari ataupun gulai daging yang memang superb dan sedap. Pasti ada kelainan dan rasa dia memang sedap sebenarnya. Okey, lepas tu jangan lupa yang Mok Teh cakap tadi, masukkan 1 sudus kerisik. Kerisik ni untuk melemakkan lagi kita punya gulai kari ni. Okey, ataupun kari daging kita ni. Memang sedap. Nampak tak? Kita renekkan dia. Memang bau dan aroma dia masa ni memang dah sedap dah. Okey, kari ni sesuai lah nak makan dengan nasi. Okey, hujan panas ke, nasi putih biasa, nak cicah dengan roti jala ke, sesuai sangat-sangat lah. Okey. Okey, baik, apabila dah renek seketika, jangan lupa masukkan macam biasalah sedikit garam dan sedikit perasa jika sukalah. Okey, sesuai selera lah. Aroma dia memang sedap. Nampaknya kentangnya pun dah empuk. Okey, lepas tu boleh tutup api dan boleh hidangkan lah. Dah masak sehingga masak lah. Nampak? Memang sedap. Itulah. Okey, senang bukan? Tak susah pun. Masak tu senang. Okey, boleh hidangkan. Tutup api dan sedia dihidangkan. Nampak? Memang sedap. Okey, jangan lupa ya. Ini optional juga, masukkan daun sup dan daun bawang. Okey. Kalau tak masuk pun tak apa sebenarnya, tapi ni sesuailah. Okey, rasa nak buat hiasan ataupun sebenarnya sedap juga letak daun sup dan daun bawang. Okey, sedia dihidangkan. Okey, gulai kari daging by Mok Teh dah siap. Boleh dilawan dengan nasi putih, nasi biryani, nasi hujan panas ataupun roti jala dan sebagainya. Okey, selamat mencuba. Mok Teh harap perkongsian Mok Teh ni bermanfaat untuk anda semua. Okey. Sudikanlah like ataupun komen, ataupun jangan lupa yang baru menonton tu tekan tombol loceng untuk dapatkan segala notification daripada resipi Mok Teh ataupun resipi terbaru daripada Mok Teh, jadi anda tidak ketinggalan. Okey, sampai di sini dulu. Bye. Assalamualaikum.